warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat yang tidak mampu kita hitung, daripada alam roh hingga kita sekarang ini berjalan terus. Rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu kita nak menghitung, apatah lagi untuk membalasinya. Dan Allah menyuruh kepada kita untuk bukan membalasi segala sesuatu yang Allah kurniakan kepada kita, tetapi Allah mahu melihat sebagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang besar yang Allah nak lihat adalah nikmat hidup, yang mana sebelum ini kita belum hidup dan kita belum lagi disebut ada. Maka apabila ada dah hidup, maka Allah nak lihat bagaimana kita mengolahkan dalam kehidupan kita ini, supaya kita faham bahawa setiap detik, setiap nafas turun dan naik, setiap segala sesuatu dalam kehidupan kita ini adalah penceritaan dan kisah-kisahnya. Itulah yang dinamakan ahsanu amalah. Itulah sebaik-baik amalan yang Allah Subhanahu wa taala nak lihat dalam kehidupan kita. Sekiranya kita tidak mampu untuk duduk di dalam keadaan ini, maka belumlah lagi kita dinamai orang-orang yang beriman. Kita masih lagi peringkat perlu mencari kefahaman ataupun perlu mengenal diri dan mengenal Allah. Bila benar-benar dah mengenal diri, mengenal Allah, tiadalah lagi apa-apa pada diri kita, melainkan cerita-cerita, kisah-kisah apa yang Allah Subhanahu wa taala yang hendak lakukan. Bukan kita yang melakukan. Bukan kita yang hidup, bukan kita yang berkudrat, berkuasa, bukan kita lah yang berkehendak, bukan kita mendengar, bukan kita melihat, bukan kita berkata-kata, bukan kita yang hidup, melainkan lahul mawjud illallah. Maka kita dapat duduk situ, kita dipanggil innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang beriman, yakin, kenal aku, maka dia tak ada lagi keakuan dirinya. Orang yang masih lagi ada keakuan dirinya, maka akan melihatlah perbuatan-perbuatannya. Dalam kehidupan ini dia merasa ia melakukan, dia adalah mendengar, dia adalah melakukan amalan ini, dia melakukan amalan ini. Aku melakukan amalan ini, aku telah mendapat ini, aku telah mendapat ini. Masih lagi berkedudukan tidak mengenal diri, mengenal Allah. Sebab masih lagi merasakan balasan-balasan disebabkan dia melakukan amalan. Sedangkan apa saja yang kita
lakukan adalah gerak geri Allah SWT. Gerak dan gerik semuanya Allah SWT. Maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memperingatkan kita, matikan diri kamu sebelum datang mati yang sebenar. Dan Nabi banyak mengatakan kepada kita, suruh selalu banyak-banyak ingat mati. Dan penyakit yang paling besar dalam diri kita bukan penyakit lain, iaitu penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Penyakit yang mau merasa keakuan diri. Itu penyakit hati lah. Selagi ada keakuan diri kita, selagi kita rasa kita yang berkudrat, kita melakukan amalan ini, kita yang buat solat tengah malam, selagi itu kita menyebut-nyebut, selagi itu kita rasa ada kita yang melakukan, untuk kita beri faham kepada manusia bahawa kita telah melakukan amalan ni, kita melakukan amalan ni, aku dapat anugerah ni sebab amalan aku ini. Masih lagi kita berada di dalam keadaan kejahilan dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Masih lagi kita tidak tenang. Bukan saya tak bagi melakukan sesuatu kebaikan itu. Tetapi setelah kita melakukan kebaikan itu, jangan kita bersandar kepada kebaikan. Sebab yang dapat kita melakukan kebaikan itu datangnya daripada kehendak Allah. Kita dapat berselawat sebab kehendak Allah. Kita dapat menyebut nama Allah sebab kehendak Allah. Ini jarang-jarang akan kita kupaskan. Tapi pada malam ini, tajuknya aja mati sebelum mati. Rasulullah SAW bagi tahu, kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, nanti bila kita mati, baru kita tahu kita berkehidupan. Menyesallah kita. Sebab apa? Bila kita dah mati, baru kita tahu, ya Allah, hidupkan aku balik. Aku dah tahu Ta'ala tujuan. Tapi apabila kita sudah kenal diri, kenal Allah, Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita, kita original pengenalannya, bahawa kita tahu kehidupan ni adalah cerita Allah. Maka tenanglah kita. Kalau tidak, nanti kita pergi majlis ni, balik-balik menceritakan kebaikan yang telah dilakukan. 30 tahun ibadah, 40 tahun ibadah. Jadi kita membangga-bangga pula, orang ni lakukan ini. Masih lagi kita menyangka dengan kebaikan 30 tahun, 40 tahun ni kita buat tadi, kita rasa macam kita nak buat begitu. Bukan saya cakap tak boleh. Tapi kita tak pandang. Kita tak pandang yang dia tu boleh 30 tahun, 40 tahun ibadah. Nanti dia soal Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Boleh kita bangga, tapi jangan bersandar. Oh, keturunan aku wali Allah, keturunan aku semua alul keturunan Rasulullah semua melakukan ibadah yang baik-baik. Betul. Tapi sandaran tu jangan di situ. Boleh memperingati, boleh mendatangkan semangat, tapi jangan bersandar di situ. Penat kita. Kita berbuat atas sandaran orang-orang terdahulu, datuk nenek kita, wali Allah, itu keturunanku, semuanya melakukan gitu. Jadi aku buat gitu sebab kan dah bersebab selain Allah, bukan ilahi anta maksud. Allah tu tahu. Kalau tu tadi kita berperang, berjihad di jalan Allah, wafat, mati syahid gitu. Tapi Rasulullah kata dia tak mati syahid. Ya Rasulullah, dia perang, tapi mengapa mati dalam medan perang? Tak. Dia ada, Rasulullah tahu, dia ada tujuan dia untuk supaya dia dikenang sebagai orang yang mati. Tergantung juga. Beres, malaikat semua tahu. Tapi bila sampai kepada Allah SWT, Allah tak terima. Ya Allah, dia nak kita macam mana? Ya Allah, berperang ni di jalan kau kerana engkau ya Allah. Aku mati pun, aku hidup pun kerana engkau ya Allah. Hidup atau mati kerana engkau. Bukan sebab aku nak membangga-banggakan aku mati syahid. Tapi semata-mata
cinta pada Engkau ya Allah. Ilahi anta maksud kepada Engkau. Itu tadi. Jadi macam mana kita nak ulangkan supaya kita tak sangkut dengan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita ni. Banyak yang dikatakan 73 golongan. Nabi kata 73 golongan umatku terpecah. Semua Nabi SAW juga. Tapi 73 pecah dia. Jadi Nabi sahabat tanya, siapa tu? Yang satu tu. Yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tak lain orang yang ahli sunnah wal. Kita bolehlah mengaku ahli sunnah wal jemaah, bagus. Tapi kita tak faham kadang-kadang. Bila sebut ahli itu tadi, kita kena tahulah ahli itu tadi. Ahli itu kena kenal diri, kenal Allah lah. Ahli Allah. Kena duduk tu dulu. Jadi ahli Allah dulu. Kena kenal diri, kenal Allah. Kalau tidak nanti, kalau kita tak jadi ahli Allah, kita beramal 25 tahun, 30 tahun, kita membanggakan amalan-amalan kita. Beratlah nanti. Buat pun kau nak bawa amalan kau 30 tahun tu di hadapan Allah. Malaikat dia beribu-ribu tahun amalan. Tak ada dia membangga-banggakan kata. Jadi bukanlah makna saya melemah-lemahkan supaya tidak beramal. Beramal tapi jangan diingat. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia kata apa? Apa yang dimaksudkan amalan yang diterima oleh Allah? Tak lain amalan tu amalan ikhlas, kata Imam Junaid. Ikhlas tu macam mana? Ikhlas ni engkau berbuat dan kau tak ingat lagi itu engkau berbuat. Melainkan Allah. Nampak? Itu kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Belum lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidaklah aku buat sesuatu, tidaklah aku pandang sesuatu, tidak aku mendengar sesuatu, tidak aku berkalam sesuatu, tidak aku berfikir sesuatu, melainkan Allah lah yang hak. Nampak? Wah, kita kata, oh ini tinggi si Ajis ni. Ajaran ni apa ni si Ajis ni? Dah, ajaran saya pula. Tak ada kena-mena ajaran saya. Sedap je dah. Diorang cakap ajaran saya. Sebab, bila ada hati yang tak senang, kita ni buat, kita ni bercakap bukan antara kita nak sesuatu daripada pendengar YouTube ke. Saya tak nak sesuatu, apa pun saya tak nak. Cuba saya nak betul-betul solid lah kepada Allah. Sebab kemanisan yang dirasai oleh orang-orang terdahulu, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali Allah, mereka merasakan betul-betul kemanisan iman dengan Allah, berkehidupan dengan Allah. Sedangkan kita membangga-banggakan amalan-amalan yang kita buat. Sedangkan amalan-amalan yang kita buat tu, siapa yang dorong tu? Siapa yang melakukan sebenarnya? Jadi jangan salahkan saya. Saya nak menjelaskan. Bukan tak boleh beramal. Beramal lah banyak-banyak. Tapi jangan disandarkan dengan kita menggunakan kudrat Allah. Kita menggunakan ilmu Allah. Kita menggunakan semua kehidupan kita, kehendak semua Allah. Jadi yang boleh kita buat tadi, yang boleh kita lakukan itu semua hak Allah. Jangan bersandar pada diri kita. Cepat lupakan, kata Imam Junaid. Cepat lupa, jangan. Itu hak engkau ya Allah. Aku boleh berselawat 1000 kali 25 tahun ini ya Allah. Sebab engkau ya Allah. Sebab engkau ya Allah. Engkau tu yang menetapkan aku untuk terus berselawat kepadamu. Jadi terus menerus kita mengulang-ulangkan supaya kita tidak membuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah tinggalkan kita itu kecemburuan. Cemburu. Kita sendiri pun dah cinta dengan seseorang, tiba-tiba orang tu kepercayaan dia tidak kepada kita. Cemburu lah kita. Sedangkan dia dah cinta dengan kita dia. Tapi dia berpaling kepada kita. Apa dah jadi? Jadi itu makom dia sebenarnya. Jadi kesimpulan apa pun yang kita pelajari harus kenal diri, kenal Allah dulu. Supaya kita tak lari akidah kita, kepahaman kita. Supaya terus kita jadi ahli Allah. Minta maaf saya cakap. Perkataan ini dah sungguh sangat jarang-jarang disebut.
Di mana dalam kuliah mana-mana pun minta maaf saya cakap. Sebab ini yang asliah. Ya. Jadi bila kita dah ada ini, wadah kita sentiasa mengesakan Allah. Apa pun ilmu-ilmu yang kita amalkan, semuanya ke arah mengesakan Allah. Hingga selawat kita pun, selawat itu mengesakan Allah. Sebab kita tahu yang berselawat tu bukan kita, tapi Allah. Orang salahkan saya juga. Si Haji ni kan Allah suruh kita selawat. Iya, memang betul. Tapi jangan mengaku adakah engkau boleh berselawat atas diri engkau. Siapa yang bagi kefahaman, siapa yang bagi kudrat, siapa yang bagi kehendak untuk kamu boleh berselawat. Jadi bila kamu duduk di situ, kamu akan tenang, kamu akan rasa sampai selawat kamu kepada Rasulullah SAW. Kerana yang sampaikan tu Allah, dan berselawat tu kepada Nabi Muhammad tak lain sifatullah. Jadi apa pun semua kita akan mengesakan Allah. Jadi apa ilmu pun, apa amalan kita yang kita buat, semua kita akan mengarahkan mengesakan Allah. Itulah ahli Allah. Bila kita dah jadi ahli Allah, senanglah boleh ahli sunnah baru dapat hidupkan sunnah. Baru dapat kita berjamaah. Kita boleh bergabung dengan siapa-siapa pun. Baru betul rupanya yang satu yang diterima tu adalah ahli sunnah wal jamaah. Bila kita faham, yang satu tu tadi akan menyelamatkan 72 yang lain. Apa 72 tu? Dalam batang tubuh kita. Tiang-tiangnya tu semua kita akan akidahkan dengan tauhid. Kita ikatkan dengan tauhid. Kita sirami itu dengan tauhid. Kita bawa berjalan dalam kehidupan kita, kehidupan yang mempunyai nafas naik dan turun dengan membawa mengesakan Allah. Maka tu Rasulullah SAW tak lain untuk kita nak membetulkan hati kita. Banyak cara, tapi Nabi kata untuk membaikkan, mencantikkan balik, mengasalkan dia balik, tak lain dengan la ilaha illallah. Bagaimana cara dia? Itu kena jumpa ahli Allah aja yang tahu menyebut nama Allah betul-betul. Yang bukan ahli Allah, dia sebut tu sebab nak sesuatu. Dia sebut sesuatu nak syurga, dia nak, bukan saya cakap tu tak boleh, boleh. Tapi hala tuju tu bukan ke situ dulu. Hala tuju kita mula-mula adalah Allah. Dan kalau pun kita boleh berbuat tu Allah, tak lain kehendakku engkau ya Allah. Tujuan aku engkau ya Allah. Bergerak aku engkau yang gerakkan ya Allah. Mendengar aku tu melalui pendengaran engkau ya Allah. Perkataanku melalui perkataan engkau ya Allah. Semuanya hidupku melainkan hidupmu ya Allah. Hingga kita tanam, pailing sampai dah tak ada dah. Bakok. Tadi tu nak dia fanakkan. Bila dah difanakkan betul-betul, dah Allah kurniakan bakok bila. Maka aku akan jadikan Allah Ta'ala. Bila dah bakok bila, penglihatan dia penglihatanku. Pendengaran dia pendengaran. Perkataan dia perkataan. Hingga kan jadi maka jadi. Pada lintasan datang macam tu Ustaz cakap apa? Lintasan datang sengit ke songkok kau, dia sengit songkok tu, tengok kapal musuh pun sengit. Perkataan siapa tu? Tok Palu sendiri. Bukan Tok Palu dah tak ada. Itu perkataan manusia yang duduk jadi ahli Allah begitu yang boleh. Dia cakap tadi. Buah kelapa tu jatuh. Sebelum dia cakap tu, Allah tu dah bagi tahu. Cakap buah kelapa ni jatuh. Dia pun cakap buah kelapa jatuh. Perkataan tu bukan daripada
Dia. Tu tadi. Bom tu jatuh Afghanistan. Bom tu jatuh. Dia nampak, makanan lah. Dia pergi kejar makanan. Allah tukarkan kehendak tu tadi kepada kehendak Allah. Tu tukar jadi, bom jadi makanan. Tak? Dia kejar-kejar. Kalau kita dengar bom, lari dah. Sebab kita menampakkan sesuatu itu ada kuasa. Habislah kita. Padahal kuasa tu hak Allah. Dan meletup ke tak meletup bom tu, kuasa Allah. Jadi manusia yang dah tak ada keakuan diri, dah bakal bila dia nampak kuasa Allah tu. Dia tak nampak lagi dah apa pun ada kuasa. Tenang setenang-tenangnya. Dia dah mencapai kepada kedudukan kenal diri, kenal Allah. Semuanya jadi satu. Kudrat tu banyak tu. Kudrat malaikat, kudrat jin, kudrat iblis, kudrat yang ada pada siapa saja pun. Yahudi kenal saja, semua ada kudrat. Tapi dia dah nampak satu kuasa, iaitu kuasa Allah yang menggerakkan semua. Satu kehendak Allah yang boleh gerakkan semua tu. Tapi kalau kita tak belajar benda ni, bilanya kita nak? Padahal inilah benda yang asli lah. Saya nak cakap macam mana? Kalau kita cakap, kita pula nanti kena balik. Tak cakap pula kan nanti manusia tak faham. Tu, jalan terus. Imam Mahdi dah keluar, dia jalan terus. Tak panjung lah. Sebelum kau nak panjung aku, silap-silap kau kena panjung dulu. Panjung kita bukan makna dengan pedang senjata yang nampak, tak semesti. Kita menggunakan pedang yang dinamakan pedang tauhid. Kita nak mengalahkan musuh-musuh Allah yang tak mentesakan Allah dengan pedang tahu. Tapi sebelum musuh-musuh yang di luar, musuh dalam diri kita dulu. Sifat keakuan diri itu yang paling sulit sekali. Kita ni dah belajar mengenal diri, kenal Allah. Masuk satu majlis yang lain daripada majlis kita, habis kita. Sebab apa? Kita belum mantap lagi. Kita masih lagi. Padahal kita ni satu ilmu yang mana segala ilmu akan tunduk kepada ilmu kita. Bukan kita nak kata kita hebat, bukan. Sebab segala ilmu-ilmu yang hebat itu tunduk dengan kalimah la ilaha illallah. Orang yang kenal Allah disebut la ilaha illallah, semua tak ada dah, ilmu pun tak ada, yang ada hanya. Jadi ilmu-ilmu yang lain tak boleh menundukkan kalimah la ilaha illallah. Semuanya jadi tak ada, jadi hilang semua. Dah tak ada la alimun, tak ada dah. Tak ada ilmu tu lagi dah. Yang ada hanya Allah. Jadi duduk kat situ. Kita tak bergantung pada ilmu dah. Bukan saya cakap tak payah belajar ilmu. Belajar ilmu, ambil ilmu tapi kita letak tepi. Kita dudukkan hakim, kan saya cakap tadi. Hakim tu adalah diri Allah SWT. Diri Allah SWT. Belajarlah ilmu banyak-banyak. Bagus. Tuntutlah ilmu apa pun. Tapi jangan bersandar kepada bersandar kepada yang empunya siapa yang punya ilmu. Tu tadi. Barulah kita tahu. Kalau kita bersandar pada ilmu, kita mampu tak lawan ilmu iblis? Boleh tak? Iblis lagi banyak ilmu tak? Iblis lagi banyak. Daripada zaman Nabi Adam. Adam belum ada lagi di dada dah. Ilmu-ilmu dia. Tak boleh kalahkan kita. Kita tak boleh kalahkan dia. Hari-hari lingkuplah kita kalau kita bersandar pada ilmu. Syekh Abdul Qadir Jalani pun digoda. Tak? Itu tadi. Apatah lagi kalau kita nak bersandar pada ilmu. Dia kata jangan. Belajar. Kita tetap kita hadirkan Allah ilahi anta ma'sudi wa ridhoka. Setiap sesuatu tu kita nak ridha Allah. Apa ridha Allah? Tak ada keakuan diri. Akulah. Baru kita nampak tak ada kuasa semua. Melainkan kita ikut arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita ikut? Kita memandang setiap nafas kita naik turun.
Allah yang naikkan, Allah yang turunkan, Allah yang berhentikan nafas kita. Siapa punya pegangan ni? Siapa punya pegangan iman yang begini? Rasulullah SAW, Nabi Adam, semua para Nabi, wali Allah, pegangan dia diikat dengan La ilaha il. Apa pun nak datang ilmu yang hebat macam mana, La ilaha illallah tetap berjalan terus. Tak ada keakuan diri. Adakah Nabi Musa dia dapat tongkat daripada Allah dan boleh gunakan macam-macam mukjizat tongkat Nabi Musa? Adakah bila sesuatu berlaku kepada Nabi Musa ketika Fir'aun dan tentera dia nak membunuh Nabi Musa dan juga pengikut-pengikutnya, sedangkan di belakang Nabi Musa itu tak boleh lari, dah ada air laut. Adakah Nabi Musa berfikir waktu itu, aku gunakan tongkat ni? Tak ada. Dia tetap pakai tetap Allah. Dia tetap tunggu arahan Allah. Walaupun tongkat tu dia tahu boleh macam-macam. Lawan Fir'aun jadi ular, talan lampu apa, ular apa ni, lah sihir. Boleh dia pegang. Tapi dia tak bersandar pada mukjizat tu. Dia tak bersandar pada ayat-ayat Allah. Dia bersandar kepada Allah. Allah Tuhan punya ayat tu tadi. Setiap titik dan bila-bila perkataan tu dia tunggu daripada Allah. Dalam keadaan tu Fir'aun dan tentera ni yang ganas tu tadi, yang dah memang nak akan bunuh sebab Musa dah tak boleh lari mana dah. Habis, ya Allah, serahkan. Betul-betul diserah kepada Allah. Padahal dia tak kan tahu tongkat tu boleh. Tak? Tapi dia tak bersandar pada itu. Walaupun dia waktu tu tongkat tu boleh digunakan. Tu tadi. Jadi kita bagaimana? Bagaimana kita lihat diri kita? Aku boleh beramal ni, ya Allah, aku boleh beramal ni semata-mata aku ke? Aku keakuan diri. Engkau ya Allah, tak ada apa aku ya Allah. Itu yang Allah Ta'ala nak dengar perkataan kita. La haula wala quwata illa billahil. Itu makam Nabi Muhammad SAW sentiasa berada dalam la haula wala quwata illa billah. Bukan saya, ajaran saya. Pelik sikit ajaran saya. Banyak saya dengar. Si Haji punya ajaran. La haula wala quwata. Saya sibuk sekarang ni. Bila nak keluar, Dajjal makin keluar, nak keluar nanti. Lagi banyaklah fitnah-fitnah orang yang ahli Allah ni. Orang yang suka mentauhidkan Allah. Lagi banyak fitnah datang. Itu tanda-tanda dia. Itu dah makin hampir lah Dajjal nak keluar. Itu yang dimaksudkan duhan. Duhan ni fitnah yang kuat, yang bisa, yang melecur-melecur. Tu kena pada orang kafir lagi teruk lah. Tapi kena orang yang ahli Allah, dia tak menjadi apa-apa. Daripada jauh lagi dia dah jadi tawar. Tu tadi. Asap tebal duhan tu maknanya bisa fitnah-fitnah tu. Tipu daya beletan iblis ni, dia akan pergi dulu. Tu duhan. Sebelum dia turun. Bila dah kena, dah tak tahan semua, dah terkena, baru dia turun. Dia bawa roti, dia bawa makanan, dia bawa macam-macam. Tu jam kita memerlukan, ikutlah dia. Tu. Kita ni yang ahli tauhid ni, dia gembar-gemburkan kata ni ajaran sesat. Macam-macam. Lagi orang bawa betul-betul ahli Allah ni, memang akan kuat fitnah dia. Makin kuat. Tu tadi. Jadi kita tak usah takut tu semua. Yang kita takut bila kita rasa ada keakuan diri. Sebab kita nak menghadapi musuh-musuh Allah. Kita nak menghadapi Dajjal, nak menghadapi tentera-tentera Dajjal yang terlalu buta, maknanya dia tak nampak jalan kebenaran. Dia hanya nampak jalan sesat tu betul.
Dia nampak darah daging kita ni, orang yang mentauhidkan Allah ni, maknanya halal bagi dia. Dia kalau dapat bunuh kita, dia rasa dia berjaya. Dia akan memimpin dunia. Tu. Jadi kita tak usah takut mereka. Kita hanya betul-betul serahkan diri kita pada Allah. Dan kita tahu setiap pergerakan-pergerakan kita adalah pergerakan Allah. Itu kita tetap teguhkan hati kita. Macam mana yang dulu diceritakan, macam mana Mansur Al-Halash dihukum oleh orang Islam juga. Disalib, dia korek biji mata. Darah dia keluar, darah dia mengalir, membuat kalimah la ilaha illallah. Takkan kita tak faham lagi, takkan kita nak cop dia masih lagi sesat. Sebenarnya siapa yang sesat dah dibuktikan jelas. Darah dia keluar depan orang ramai, berbentuk la ilaha illallah. Dan dia tenang, dia tak ada apa, dia tetap muka dia berseri-seri memandang wajah Allah. Dan datang para wali Allah menyambut. Bidadari apa semua, pintu langit terbuka menyambut. Datang apa wali-wali Allah menghormati kematian dia tu tadi. Kerana kalimah tu bukan saja mulut saja, darah dia pun mengalir la ilaha illallah. Menunjukkan darah dia dah mengalir tu la ilaha illallah dah. Tak ada keakuan diri dah. Subhanallah. Bukti semua tengok dah. Tak sesat lagi ke? Tu tadi. Banyak lagi cerita-cerita yang kita tak faham. Kisah wali-wali Allah difitnah. Tu. Kata tak betul, dia kata sesat. Nabi-nabi dan jangan cakaplah sesat panjang je. Orang-orang ni. Dia tak nampak. Nabi Musa pun buat kapal atas tu sesat, dia kata Musa. Dia buat kapal atas gunung. Sesat juga dia kata. Jadi itu tadi. Jadi kita akan selalu menghadapi manusia yang begitulah. Jangan kita takutlah. Pasti ada. Kalau tak ada, tak iktiraf lah kita punya tauhid ni tadi. Nak iktirafkan tauhid kita tu, mesti ada orang mengatakan kita Imam Junaid Al-Baghdadi kata kalau 1000 orang ulama tak mengatakan kau sesat, kau belum betul lagi. Mana dia nak sampai 1000 ulama kata kau sesat, tu betul, kau betul. Kau ahli Allah tu. Kita satu pula. Biar banyak-banyak cakap kita tak betul, tak apa. Cukup 1000, betul lah. Tak cukup banyak lagi. Jadi jangan takut maknanya Nabi ni. Jangan takut. Kita, Sayyidina Ali kata, kalau kamu dah betul real kamu di atas kalimah la ilaha illallah, tak ada keakuan diri, kau betul-betul yang berbuat berapa, wa ma ramaita iz ramaita, kau jalan terus. Langgar ya ada 100 orang tembok pun, kau terus jalan pancung je. Allah lah yang akan menghadapi semuanya. Kita tak mampu. Hilangkan keakuan. Memang ikut-ikut siapa boleh lawan Dajjal. Tentera-tentera dia baru suruh kita enjet pun dah habis dah. Kan? Tu pun tentera dia belum tak. Jadi boleh kita hadapi. Tak boleh. Jadi yang boleh nak hadapi adalah orang-orang ahli Allah yang betul-betul menuju kepada Allah. Dia tak ada keakuan diri. Ini peluang Allah bagi kepada kita ni. Zaman kita ni adalah zaman ni lah. Naik Imam Mahdi. Maknanya kita akan jadi penolong-penolong Imam Mahdi. Sungguh pun Imam Mahdi belum keluar ataupun dah keluar, kita tetap terus menerus mengesakan Allah, mengajak manusia mengesakan Allah. Jadi orang yang mengesakan Allah tu akan menghancurkan. Itu hari Habib apa Mustafa kan, ada cerita. Kita pergi tu hari majlis dia. Dia pakai waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batilah. Apabila kita dah betul, yang batil pasti sesungguhnya yang batil tu pastilah lenyap. Tapi mengapa masih lagi tak lenyap kalau kita kata kita betul? Itu tadi.
Jadi kita pasal kita kena tengok dalam masalah dia adalah masalah dalam diri kita. Tu maknanya perlu dikupas lagi. Kalau sekadar kita dengar je wa qul ja'al haqq tu baru penjelasan baru syariat atau tarikat. Kita perlu pecahkan sampai hakikat wal marifat. Yang kata batil tu apa? Batil tu kita lah. Keakuan diri. Pastikan wa qul ja'al haqq. Pastikan yang datang tu kebenaran menghancurkan keakuan diri. Itu makrifatnya. Kerja mana kita dah baca ayat tu, kita dah rasa tak ada keakuan diri. Jadi kalau kita baca tu ada keakuan diri kita, sebenarnya ayat tu sekadar bacaan, tak dapat hancurkan keakuan diri, tak dapat lenyapkan keakuan diri. Innal batilah kana zahuqa. Kan dalam ayat wa zahaqal batil innal batilah kana zahuqa. Lenyap. Tapi tak lenyap lagi dakwaan diri. Maka kita belum dapat memahami maqam ayat tu tadi. Kita sedang kadar syok menyebut aja. Saya tak cakap tak boleh sebut lah. Tapi Allah nak melihat keputusan tu. Maqam keputusan tu kau faham tak? Apa tu waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau masih lagi kita sebut itu, tapi ada lagi keakuan diri, maka kita tak dapat duduk maqam itu ayat tadi dari surah Isra tu. Bacalah kita 1000 kali sehari pun, tiap-tiap hari dah 30 tahun. Tapi kita masih duduk takut makam tu sebutan aja. Kita tak memakamkan. So, nak sampai makom kata perlu jadi arif. Tu tadi. Tadi kita baca, lepas tu kita faham maksud. Lepas tu kita arifkan apa yang maksud tadi. Apa arif? Kita tahu ayat ni mengatakan batil tu hancur. Maknanya apa yang batil sebenarnya? Kita arifkan. Diri kau tak perlu ada rasa ada diri kau. Kana zahuqa dah lenyap. Yang ada hanya Allah. Bukan mengaku Allah. Kita memang tak ada kan. La ilaha illallah. Ada orang suka dia kata. Masih aja dah mengaku Tuhan. Bukan mengaku Tuhan. Tak ada. La ilaha illallah. Kalimat sakti tu. Jangan sampai jaga kita tak nampak kesaktian ayat tu. Ayat tu ayat sakti. Ayat kekuatan. Apa tu kekuatan sakti? Kita boleh dapat karamah. Kita dapat macam-macam kesaktian. Tapi kita tak faham. Tak dapatlah kesaktian. Tak dapatlah karamah. Kita melihat, masih lagi kita rasa kita melihat. Kita mendengar, kita angkat air, kita rasa kita. Mana tak dapat kesaktian? Sebab kita tak memakamkan. La ilaha illallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaq. Tak ada lah. Tak ada lah. Jangan ada rasa engkau berilmu. Jangan rasa engkau melihat. Pakai. Bukan sekadar nak sebut. Pakai. Itu pakaian kita. Tak ada. Yang ada hanya. Jangan diingat kau tu ada batang tubuh kau lagi dah. La ilaha illallah. Tapi masih lagi tak yakin. Tak yakin ambillah. Jadilah wisma yakin. Beratlah. Kita yakin tu. Maknanya kita betul-betul tahu. Kita ni tak ada daya upah. Tu yakin. Betul-betul tahu hidup tak ada, hidup aku, hidup Allah. Semua nanti kita nampak semua hidup Allah satu je. Itu tadi. Susahlah kalau kita kata masih lagi nak pakai kita ada kuasa, kita kena ilmu, kita kena supayalah saya nak cakap. Awal-awal lagi kamu dah tewas lah. Awal-awal lagi kau dah mengaku ada keakuan diri. Tewas dah. Kau nak berjuang macam mana? Dia orang-orang yang dulu-dulu betul-betul sahabat Nabi, wali Allah. Dia berjuang, dia tak ada keakuan diri dah. Mati sebelum mati baru dia rasakan Allah je, baru dia pergi. Jangan kita samakan dengan pejuang-pejuang orang bukan Islam. Orang betul-betul pejuang Islam dah
Sebut jihad dia dah bersemangat dah. Memang dia dah bersedia mati sebelum mati. Kita takut lagi, perang. Mati nanti isteri aku, anak aku. Macam mana ni, siapa nak? Dah mulalah tu. Datanglah gangguan. Nak hijrah pun takut. Sebab kita rasa kita bersandar pada dunia, bersandar pada harta, bersandar pada sesuatu selain Allah. Maka itu susah kita nak jihad. Susah kita nak hijrah. Kita duduk dengan orang-orang yang membawa kita. Kita tak boleh salahkan dia. Tapi dah memang keliling kita memang dah ganap dah. Dah kena belitan iblis dah. Bukan belitan dajjal lah. Belitan iblis. Siapa kena belitan iblis memang gelap dah. Jadi dinding dah dengan ayat Quran dah tak yakin dah. Sebut kalimah la ilaha illallah dia jadi lain dah. Benci dia tengok. Dia tengok kita ni benci. Padahal kita tak ada minta apa-apa dengan dia pun upah. Kan? Kita yang nak bantu dia untuk mengesahkan Allah, selamatkan dia. Itulah kehidupan kita. Jangan kita risau tu semua. Yang penting kita berjalan terus dalam keadaan tak ada keakuan diri. Ya. Tahankan dia 1, 2 hari, 3, 4 hari, 5, 6 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Bawa dia istiqamah, jaga dia tu. Jangan kacau-kacau yang lain-lain ni. Kita bukan saya cakap tak boleh tuntut ilmu, ambil lah ilmu. Tapi dalam tu jangan kacau. Itu tetap ilmu macam mana hebat kita ambil pun tetap nak mengesahkan Allah. Jangan risau. Mana pun. Ya sedang. Kita yang paling tinggi. Saya ingatkan balik. Keturunan adalah keturunan yang paling tinggi adalah mengesahkan Allah. Tak ada keturunan yang lebih tinggi lagi daripada keturunan Rasulullah, apa keturunan yang paling tinggi, iaitu keturunan mengesahkan Allah. Maksudnya Allah tak punya anak. Maknanya Allah tak punya anak, tak ada punya keturunan. Tapi maksud keturunan tu adalah orang yang mengesahkan Allah, dia keturunan yang paling baiklah. Apa keturunan pun kau wali Allah ke apa pun paling baik, tapi bila kau mengesahkan Allah, kau paling keturunan nombor 1. Kau mengesahkan Allah. Selain tu semua Kaabah tak lengkap lagi. Rasulullah SAW sendiri mengesahkan Allah. 124,000 Nabi daripada Adam pun la ilaha illallah. Dia nak balik keturunan yang mulia sekali, iaitu Allah, tak ada kita. Bukan makna sebut keturunan. Si Haji kata keturunan daripada Allah. Allah tak punya anak. Tapi maksud saya tu tak adakan diri, yang ada hanya dia. Itulah keturunan yang paling tinggi. Jangan pula kita rendahkan diri kita pula. Ada pula lagi hebat pula keturunan, jangan. Bukanlah saya nak rendahkan keturunan wali Allah, keturunan ni, bukan. Maksud saya tu, matlamat kita jangan lari. Keturunan kita adalah bila kita nafikan diri kita, hilangkan keakuan diri kita, itu kita paling tinggi sebab dah tak ada. Yang ada hanya siapa yang hadap kita adalah Allah. Supaya kita boleh tetap teguh. Bukan apa, teguh terus dengan mengesahkan Allah, dan kerja kita paling hebat mengajak sama-sama mengesahkan Allah supaya tak ada keakuan diri. Itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Lainnya aku sama je. Aku sama je macam korang, kata Nabi. Siapa yang suruh? Allah yang suruh. Qul innama ana basyarum. Siapa yang suruh cakap tu? Siapa yang suruh Nabi cakap tu? Jadi kita jangan ingat ada yang lebih tak. Kita ni sama. Apa yang sama dia? Yang sama ni kita tak ada. Yang ada hanya ilahun wahid. Sama-sama mengesahkan Allah. Apa mengesahkan Allah? Kita tak ada. Yang ada hanya nak bawa dalam kehidupan kita 24 jam gitu. Takkan ditukar lagi. Jangan ditukar lagi. Itu dah paling tinggi. Itu kehendak Allah.
Bila kita dapat ni, kita beruntunglah. Kita dah tahu hala tujuan kita. Tak lain hidup kita. Kau bagi kekayaan macam Nabi Sulaiman ke? Nabi Sulaiman tetap mengesakan kau. Bagi apa ke dana teruk, sakit teruk macam Nabi Ayub, tetap mengesakan. Pasal dia tahu paling tingginya adalah mengesakan Allah. Apa pun terjadi, mulia ke tak mulia ke, hina ke apa, tetap juga tu mengesakan Allah. Awak kan? Janganlah ditajuk lagi. Jangan rasa kita ni maknanya bawah lagi. Kita yang paling tinggi. Sebab Rasulullah dah bagi tahu. Orang yang betul-betul mengesakan Allah, orang itu yang paling tinggi, yang tak ada rendah lagi. Jangan kita rendahkan diri kita. Sebab kita dah tak ada keakuan diri. Dia je yang susun hidup kita. Tinggilah. Siapa yang boleh? Kita nak serahkan diri kita kepada siapa? Ayahanda, tok ayah. Siapa yang nak serah? Macam ya kita baik, kemain. Kereta kena langgar tengah jalan, kawasan Cina, dah kita ingat tok ayah kita, ayahanda kita. La haula wala quwata illa billah. Syirik. Kita melakukan sesuatu yang membuatkan Allah Ta'ala kuasa, kita rendahkan kuasa Allah. Sedangkan Allah tak pernah rendah pun kuasa dia. Tetap berjalan bila-bila pun kuasa Allah, kehendak Allah tu tepat. Semuanya pengatur. Tapi kita yang buat Allah Ta'ala, kita Allah tetap. Betapa malangnya nasib kita. Tak dapat rasa kemanisan, ketinggian Allah SWT. Itu tadi. Jadi bertaubatlah kita. Jangan lagi. Matikanlah diri kita betul-betul sebelum datang mati. Baru kita dapat rasakan kemanisan apa yang diucapkan pada malam ini. Tapi kalau masih ada keakuan diri, perkataan pada malam ini tak akan memberi bekas. Malahan kerugian. Tapi bagi orang yang tiada keakuan diri, dia buang, dia akan dengar dengan pendengaran Allah, maka dia akan merasakan manisnya ketaatan mengesakan Allah SWT. Itu harapan kita supaya pendengar-pendengar Petiup terus menerus istiqamah memegang tu. Jangan bersandar pada saya tak punya apa-apa. Kata saya dah cakap, tak perlu jumpa saya pun. Terus saja mengesakan Allah. Sebab apa Nabi-Nabi pun tak perlulah. Yang perlu hanyalah engkau betul-betul mengesakan Allah. Bila Allah dah kau esakan, semua makhluk-makhluk Allah yang suci akan kenal engkau. Tak payah kau perkenalkan diri kau kepada makhluk-makhluk yang hebat-hebat yang suci. Bila kau dah betul mengesakan Allah, semua penduduk langit dan penduduk bumi yang suci-suci, semua akan kenal kau. Yakin. Harus yakin betul-betul sebab Allah lah yang akan menaikkan. Rafah. Wa rafa'na laka dzikra. Mana Allah? Ya rafa'na. Allah naikkan. Allah tutup aib-aib kesalahan kita. Itu pun dah naik kita. Kita tak ada apa-apa. Tapi bila Allah tutup, kita la ilaha illallah, kita tak mau ada keakuan diri, Allah tutup. Allah rafa'. Allah naikkan darjat kita. Allah sayang kita. Sebab kita betul-betul tak ada keakuan. Allah sayang kita. Allah bagi kita pengetahuan. Untuk kita dinaikkan, Allah naikkan. Apa naik darjat kita? Kita tak mahu ada keakuan diri. Itu naik darjat kita. Wa rafa'na dzikra. Inna ma'al sesusah kita nak menuju Allah, Allah mudahkan sebelum susah tu hilang. Dalam susah tu dia senang. Tak mampu kita buat, tapi Allah, sebab Allah nakkan, Allah tak mahu keakuan dia, Allah buangkan. Mudahkan kita. Rafa'na laka dzikra. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. 2 kali Allah sebut. Bersama-sama. Fa inna ma'al usri. Bersama susah kau tempuh jalan aku, nakkan aku. Bersama susah, belum habis susah, aku dah hilangkan. Memang kita tak mampu nak hilangkan penyakit-penyakit untuk keakuan diri ni. Susah nak hilang keakuan diri ni. Tapi sebab kita bersungguh-sungguh,
dalam susah tu kita nakkan kepada Allah, Allah akan mudahkan kita dengan warafa'na laka zikrak. Dia buang keakuan diri. Dia yang boleh buang keakuan diri kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berkehidupan dengan tak ada keakuan diri. Nabi-Nabi, Rasulullah dan memang bertahun-tahun tak ada keakuan diri. Kita nak faham ini pun susah sekarang. Ada yang langsung tak pernah dengar pun ada. Ya ke? Kena buang keakuan diri. Kan kita ni, Allah suruh kita sembah dia. Jadi kita lah sembah Allah. La haula wala quwwata. Tak faham maksud dia. Memang Allah yang suruh kita sembah dia. Siapa yang sebenarnya menyembah dia? Siapa yang bagi kudrat pada kita untuk sembah dia? Kan kita tak faham. Itu pasal kita kena mengajilah dulu mengenal diri mengenal Allah. Sebab ni terlalu penting. Rasulullah SAW ceritakan. Sahabat ni kumpul ramai-ramai. Saya dah cakap dulu dah. Saya ingatkan balik pada diri saya dan semua pendengar YouTube. Rasulullah ni, Rasulullah ni mukanya tenang. Tetapi sahabat dia nunggukan lebih tenang lagi wajah Rasulullah. Rasulullah lagi senang muka Rasulullah. Kita boleh soal Rasulullah ni. Ni lagi tenang Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi tak berani nak tanya Rasulullah. Sahabat-sahabat karib Nabi Muhammad tak berani yang tanya berkenaan yang hal macam ni. Dia ikut taat betul-betul Nabi kan. Yang baru-baru ni nak jadi apa sahabat Nabi ni, yang biasa-biasa ni, nakkan yang special daripada Rasulullah, mulut Rasulullah. Jadi dia kena tunggu mood Rasulullah yang betul-betul. Rasulullah sentiasa mood baik aja, tapi ni dapat lebih baik lagi tu. Kumpul sahabat-sahabat, aku nak tanya Rasulullah. Kita tanya sama-sama. Dia tanya. Dia tengok mulut Rasulullah duduk elok-elok. Dia cakap, kami nak bertanya ya Rasulullah. Apa dia? Ya. Amalan apa yang paling hebat, yang paling bagus sekali, paling baik? Ni tanya ni. Tunggu mood baik. Tanya. Kalau kita lah jumpa mursyid kita, belanja makan, hilangkan dia punya kesusahan. Last sekali kita tanya dia. Bukan kita nak ampu dia, bukan. Maknanya kita nak betul-betul dia fresh, dia segar, baru kita tanyakan. Gitu sahabat-sahabat tu kata yang baru-baru tu. Dia pun tanya, Rasulullah, kami ingin tahu apakah amalan yang paling baik, paling best kan? Rasulullah kata, mengenal Allah. Jadi sahabat yang baru ni tanya ramai-ramai. Dia cuit. Rasulullah salah jawab ni. Kita tanya balik ni, salah jawab Rasulullah ni. Dia bisik-bisik itulah cuit. Ramai kan. Katanya, ya Rasulullah, kami tanya tentang amalan apa yang paling baik. Sedangkan kau cakap tadi ilmu mengenal Allah. Apa Rasulullah beritahu rupanya? Ya kalau kau beramal pun 1000 tahun tapi kau tak kenal Allah, tetap amalan kau tak diangkat, tak diterima oleh Allah. Tapi kalau kau kenal diri kau, kenal Allah, itu jam juga naik amalan kau. Itu jam juga sampai amalan kau. Subhanallah. Ini bukan cerita dibuat-buat. Nabi nak bagi tahu kita kena kenal Allah dulu. Kalau kita beramal dulu, kita sebelum kenal Allah, sangkut kita. Dalam Quran pun Allah bagi tahu, innal ladzina amanu wa amilus solihah. Allah suruh beriman, kenal dia lah. Tu kau tak kenal dia boleh beriman. Kenal diri, kenal Allah. Baru beriman betul yakin engkau lah semuanya ya Allah, baru wa amilus solihah. Tu. Banyak ayat-ayat dalam Quran semua kata wal asr innal insana lafil usr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq. Dia kata amanu dulu, kenal diri, kenal Allah. Tapi susah sekarang ni. Amanu dia dah terasa macam dia beriman tanpa dia jumpa guru yang
dia belajar, dia kenal diri, kenal Allah. Punya arif billah. Jadi kita ni syok sendiri sebenarnya. Bila sebut dalam Quran, kita baca Quran sendiri, innal lazina amanu, kita rasa kita dah amanu dah. Padahal kita angkat gelas, kita rasa kita yang angkat. Kita jalan kaki, kita tekan brek, kita rasa kita yang tekan brek. Itu belum lagi beriman. Belum. Jangan kita tertipu lah. Jangan salahkan saya pula nanti. Saya nak bagi tahu. Jadi setiap orang yang beriman, yakin kepada Allah, dia mesti kenal diri, kenal Allah. Dia dah tahu dah tak ada keakuan diri dia. Baru masuk ilmu-ilmu tu tadi. Download daripada Allah sendiri. Allah perkenalkan diri dia, download lah. Tapi ada keakuan diri kau, macam mana nak download? Handphone dah penuh dah. Nak masuk macam mana? Kena kosongkan. Kosong lah. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Allazi al-ghadar. Hilangkan semua, hilang. Tak ada engkau. Wa rafa'na laka zikra. Bila engkau dah kosongkan diri, hilang keakuan diri, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allazi al-ghadar zahrak wa rafa'na laka. Bawa aku naikkan nama engkau. Sebab nama engkau tu adalah daripada nama yang aku bagi. Baik Syahid, baik Latif, baik Ustaz Azai, baik Arif, baik saya Aziz, baik semua nama-nama yang pendengar dari YouTube ni, semua sebenarnya baru kita tahu nama kita daripada Allah. Tapi kalau kita tak buang alam nasyur, kita aja baca, kita tak buangkan keakuan diri itu, tak boleh nak faham lah, susahlah nak disambut nanti, nak masuk yang hak ni, yang batil masih ada simpan keakuan diri. Rugilah kita sampai bila-bila. Syok sendiri lah. Kita tak rasa syok betul-betul dengan Allah. Kalau syurga tu kita tidak mampu nak nilaikan dia punya syok dia, apatah lagi yang menciptakan kenikmatan syok syurga, iaitu Allah tu sendiri. Tapi kalau kita dah dapat Allah tu sendiri, lebur semua dah. Tak ada keinginan lain dah melainkan Allah. Tak maulah dah lain lagi dah kita. Kalau dulu sebelum dapat ni ilmu kenal diri, kenal Allah ni, yang Rasulullah suruh sahabat-sahabat tadi, dia bagi special ilmu mengenal Allah, paling special sekali, paling best sekali, tak ada yang lebih best lagi. Ibarat gitulah Rasulullah bagi tahu. Pasal sahabat tanya, amalan yang paling hebat. Wah, maknanya sahabat kau dapat ni rupanya mengenal Allah. Itu tadi. Itu pasal orang mengenal Allah. Macam Sayyidina Ali karamallahu wajah. Dimuliakan wajah dia oleh Allah. Sebab dia tak ada keakuan diri, dia mengesakan Allah. Allah gelar. Gelaran itu datang kepada Allah, kepada Rasulullah untuk mencopkan. Wa rafa'na laka zikrak. Dia naikkan nama orang yang betul-betul mengesakan Allah. Tak payah orang kita gelaran Datuk ke Tan Sri. Tak perlu. Itu tak tinggi tu. Yang paling tinggi wa rafa'na. Allah naikkan nama kita sebab apa? Kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pasal? Tadi saya dah tak mampu dah nak bercakap, saya dah kata tak boleh lah malam ni. Maknanya Allah buang, dah buang. Warafa'na. Allah buangkan alam nasyurah. Saya tak mampu buat apa, Allah buang. Sampai semua saya tak boleh nak bergerak, saya nak buka mata pun saya tak larat. Darah saya nak berjalan semua saya rasakan Allah gerakkan. Saya kata memang stop lah ni malam, tak boleh saya nak kasih. Tak ada apa benda, idea dia kosong, blank tu. Tak ada benda apa benda saya nak cakap pun. Ni malam kosong ni lah, main ni lah kasidah tu. Saya dah macam tu dah malas saya dah. Dia bagi macam tu. Betul-betul kosong dia bagi. Satu apa pun saya tak tahu nak cerita benda ni. Baru dia download. Dia download apa? Saya tak tahu. Beruntunglah orang yang dengar. Bukan daripada saya, bukan daripada siapa-siapa. Yang kita dengar pun daripada Allah. Saya dah tak ada. Maknanya kita baru kita boleh faham. Ya Allah. Baru kita rasa zuk. Baru kita rasa. Ya perkataan-perkataan yang daripada Allah. Zuk lah kita dengar. Kekasih kita kan. Masuk diri kita terasa. Walau satu perkataan pun terasa. Kekasih kita sebut. Tapi kalau ada keakuan diri,
Potong sana, potong sini. Macam-macam datang pemikiran. Kita duduk dalam majlis ni, ke mana kita punya rasa zuk tu? Kadang dia punya penceramah ni kita tengok dia bawa kita ke mana zuk tu. Jadi saya takut. Macam Syekh Abdul Qadir Jilani, dia dah dapat ilmu ni, dia takut nak sebut. Sampai Rasulullah datang ludah. Rasulullah datang ludah baru dia, tu pun dia takut-takut nak sebut juga. Syekh Abdul Qadir ni, ilmu dia dah tinggi dah, memang dah. Wali-wali Allah pun datang. Syekh Abdul Qadir, aku mimpi kau paling tinggi. Berdakwah, berceritalah. Takut saya, tak nak cerita. Tak nak. Padahal tu wali-wali Allah semua datang. Last kali sampai satu wali Allah datang. Dia kata, wali ni yang paling tinggi ni datang. Aku mimpi Rasulullah dah suruh kau bercakap. Aku mimpi Rasulullah. Aku takut. Last kali dia sendiri mimpi. Rasulullah ludah kat mulut Syekh Abdul Qadir Jilani yang mulia tu. 9 kali ke 7 kali? 7 Ustaz. 7 kali. Lepas tu datang Sayyidina Ali ludah 6 kali. Syekh Abdul Qadir Jilani kata, kenapa kau ludah 6 tak macam Rasulullah 7? Aku memuliakan Rasulullah SAW. Nak ludah pun tak boleh lebih daripada Rasulullah. Itu tadi. Syekh Abdul Qadir. Bila selepas ludah, mulut dia tak boleh nak apa, keras lidah dia. Lagi keras jadi. Tapi dia suruh pergi juga. Orang ramai kumpul. Menunggu, tak sabar nak dengar perkataan Rasulullah. Yang datang semua wali-wali Allah. Yang dengar ceramah tu pertama. Bila disebut, dia sekali disebut, keluar pancaran. Yang mati-mati, yang pengsan-pengsan, yang fanak-fanak. Baru dengar mukadimah dia. Tak ada keakuan diri disebut. Perkataan Allah masuk kat rohaniah orang sampai yang zuk terus. Mati-mati. Orang kata, ya Syekh Abdul Qadir, kau telah mati. Tak apa, mati dalam keadaan nasyid pada Allah, tak apa. Ini diorang kau dah berhari-hari dia fanak tak bangun ni, tak apa. Dalam fanak ni dia dengan Allah, tak apa, selamat. Itu risau dia, apa tak bangun dia fanak. Biarlah, dia dah selamat. Fanak dengan Allah Ta'ala. Kita bawa dia. Di situlah sebenarnya. Itu nak bawa. Nabi Musa 40 hari. Pengsan fanak bakok dengan Allah Ta'ala. Tengok cahaya tu je. Cahaya Nur Muhammad. Jadi itulah mana. Kita tahu makam seseorang tu. Bila dia bercakap, getaran hati kita bagaimana. Kuat tak dia punya? Itu pasal pancaran dia dengan Allah. Bila pancaran dia tak ada, pancaran tu akan masuk. Maka pancaran tu akan Syekh Abdul Qadir gitu lah. Pancaran kalam dia tu pancaran Allah, nur Allah. Masuklah. Saya pernah tengok pancaran tu. Tajam api dia. Sikit dia masuk kat kepala orang, anak tu hilang dunia dah. Turun. Kita nak masukkan gitu. Malam masuk jarak jauh. Siang berjumpa. Tu sempurnakan hidayah yang Allah bagi malam tadi. Berjumpa dengan dia. Sempurnakan. Itu kerja para nabi, para rasul, wali-wali Allah yang elit. Wali-wali Allah pun ada yang elit. Qutubul Ghaus. Kutub. Itu yang elit-elit lah. Ada yang wali-wali yang lain yang mungkin Rijalul Ghaib ke, Muqaddasah ke. Itu ada yang bawah-bawah sikit. Itu tugas dia pun agak bawah sikit. Dia paling tinggi. Yang elitnya. Malaikat pun ada malaikat elit. Jibril, Mikail itu elit-elit lah semua. Ada malaikat awam ada juga. Telaga sikit malaikat dengan malaikat jadi malaikat lain. Malaikat dia tak ada anak, dia tak ada isteri, tak ada kahwin. Tapi ingat, cahaya dia laga dengan cahaya terpercik. Cahaya dengan percik, belaga. Jadi cahaya lain. Jadi cahaya apa tu? Malaikat. Ini saya tengok sendiri. Malaikat tu memang tak ada anak. Memang dia tak berkahwin. Tapi kalau dia belaga, cahaya dengan cahaya, dia keluar apa cahaya lain. Jadi cahaya banyak lagi. Jadi malaikat apa? Malaikat apa? Nama. Subhanallah. Allah menciptakan hari-hari ini. Dia menciptakan malaikat kita tak mampu nak hitung lah. Manusia dia beranakkan berapa lahir ni tak jadi anak, ni jadi anak. Semua kerja Allah.
Satu hari bapa nak keluarkan anak pada bulan ni, hari ni, semua di tangan kuasa Allah. Semua diajakkan mengesahkan Allah. Oh, tak ada lain. Jadi kita alhamdulillah beruntunglah kita kepada Allah SWT. Kita dapat yang kita minta kepada Allah setiap hari menjadi kenyataan. Apa yang kita minta selalu kepada Allah, Allah bagi. Jadi teruskan. Jangan kita berpaling setelah Allah memberikan kepada kita. Yang kita nak tak lain adalah yang kehendak Allah juga. Kehendak Allah juga. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang benar. Kita tahu, ingatkan jalan yang benar macam-macam lah perjalanan orang ni. Kita semua jalan yang benar. Tapi sebenarnya daripada Allah jalan yang benar yang kita nak adalah menghilangkan keakuan diri. Dia je. Itulah jalan yang lurus. Alhamdulillah kita dah faham. Jalan yang lurus tu selalu hilang keakuan diri. Maka kita minta tu dah dapat kenyataan. Ihdinas siratal mustaqim. Aku dah jalan yang benar mustaqim. Kita dah dapat, dah tahu dah. Jadi peganglah. Jadi sebutan kita ihdinas siratal mustaqim tu dah tak minta dah kepada Allah ihdinas siratal, tapi ya Allah kukuhkan aku, hilangkan keakuan diri engkau ya. Jadi bertukar dah. Makna tu tadi ihdinas siratal mustaqim dah bertukar kepada engkau yang memberikan kepadaku jalan yang betul, iaitu hilang keakuan diri. Jadi kita sebut ihdinas siratal mustaqim tu dalam solat ke luar solat ke, kita dah faham makom dia. Iaitu kita dah dibagi Allah kurniaan, iaitu apa itu ihdinas siratal mustaqim. Minta kita jalan, iaitu hilang keakuan di yang mengesahkan Allah di dalam kehidupan kita 24 jam mengesahkan Allah. Itulah jalannya benar. Kalau selain daripada itu, bengkoklah kita. Jadi itulah dia siratal ladzina an'am. Itulah dia jalan orang yang nabi-nabi, rasul-rasul. Siratal ladzina an'amta alai. Itulah jalan dia. Mengesahkan Allah tanpa ada keakuan diri. Baru kita tahu nabi-nabi, rasul-rasul semuanya hilang keakuan diri. Oh ya Allah. Baru kita tahu Fatihah dia punya maqam dia pegang. Ghairil, baru kita tahu ghairil, tak mau jalan orang yang ada keakuan diri. Siapa? Namrud ke, Fir'aun ke, Iblis ke, benda batil ni semua dia tak mau ada. Dia semua ada keakuan diri. Baru kita faham, ya Allah. Siapa-siapa saja yang ada keakuan diri, dia berada di jalan ghairil maghdubi, kita tak nak. Dan kita perlu bantu, perlu tolong orang yang duduk di jalan tu tadi supaya dia siratal ladzina an'am. Itu kerjalah kita. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah. Asyiknya sebutan kalimah alhamdulillah tu, asyiknya tadi Rasulullah adalah di mana Rasulullah sebut ya alhamdulillah rabbil alamin, Rasulullah dah duduk dalam kenikmatan, keasyikan makam dia. Iaitu apa tu? Kata Nabi Adam, aku memujimu. Kata Rasulullah Muhammad normal, engkau yang memuji dirimu sendiri. Itu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, engkaulah memuji diri kau. Dan sesungguhnya aku memuji diriku sendiri. Dah tak ada siapa-siapa nak memuji dia. Dah tak ada siapa-siapa nak memuji Allah. Sesungguhnya Allah aja yang memuji. Kita ni menunjukkan bahawa dialah memuji diri dia sendiri. Kita ni tadi. Sebenarnya dialah memuji diri dia sendiri. Tak ada apa benda kita. Dialah. Tapi bersyukurlah kita kerana kita dapat menyatakan diri dia, menyatakan dirinya. Itulah yang paling manis, tiada pahit. Bukan kita yang mengaku kita puji Allah. Kita tahu yang puji ni aku ni tak mempunyai kalam, tapi rasa yang puji itu engkau ya Allah, dan suruh menyebut tu engkau, tak lain engkau dengan engkau ya Allah. Bukan ada dua. Tak ada lagi antaraku dan antaramu lagi, kata Nabi Khidir. Tak ada makna engkau ya Allah depan, aku sini ya Allah. Makna tak ada lagi antaraku dan antaramu ya Allah, melainkan engkau aja yang ada. Subhanallah. Nabi Khidir punya makam. Semua Nabi-Nabi bakok dah tak ada.
Kita nak ikut jejak langkah siapa? Melainkan melainkan siratal lazi an'amta alaihim. Jalan mereka yang paling utama, keakuan diri tidak ada lah. Janganlah fikir lain lagi. Itu ya hidupkan. Selagi ada keakuan diri, habislah kita. Ghairil maghdubi alaih, berada dalam kelompok tu lah. Yang kita tak nak tadi. Tapi kita duduk situ lama-lama tak faham kan. Wa na'udzubillah. Ini bersyukur kita kepada Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita bagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Aziz. Terima kasih ya Allah, Maha Agung, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, telah mengurniakan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kekasihnya, para awliya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang ilmu itu tinggi, tetapi ilmu kalah dengan petua. Memang petua itu tinggi, tapi petua kalah dengan rasa. Memang rasa itu tinggi, tapi rasa kalah dengan kosong. Apa maksud perkataan Atuk Bukhari ini? Contohnya ialah begini. Orang tu buat PhD pasal durian. Tapi dia tak pernah rasa. Jadi dia dapat petua. Kau tak apalah, kau tak payah buatlah PhD pasal durian ni. Yang paling sedap musangking. Itu petua. Jadi dia pun cari musangking. Dia PhD dah ada, bukan tak boleh buat silakanlah. Tapi dia dapat petua ni. Tadi dia kaji dalam pasal durian. Masih tak dapat jumpa lagi mana jurnal-jurnal, artikel-artikel yang menceritakan tentang durian yang paling sedap di dunia. Katakanlah dia jumpa seorang pakcik ni, seorang yang sangat arif. Ini bukan arif billah lah, arif durian. Jadi arif durian ni kata, kau tak payah susah-susah cari. Yang paling sedap musangking. Dia pun cari musangking. Itu petua. Lepas tu yang lebih tinggi dari petua ialah rasa. Rasa musangking. Senyap terus dia. Dah tak payah terpana terus, pengsan terus kesedapan musangking. Tapi di atas daripada rasa ada lagi yang paling tinggi, iaitu kosong. Kosong ni apa? Agak saya lah. Mati dapat rasa durian yang paling sedap di syurga. Kosong. Jadi begitulah bidalannya kita, Allahumma salli ala sayyidina, tentang kosong yang telah diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Aziz. Ustaz Aziz menceritakan tentang kosong. Kita tidak ada apa-apa. Kosong. Ini bukan ajaran Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud tu lain. Ini mengaku Tuhan. Dalam diri aku ada Tuhan. Dalam akulah Allah Allah menyurup dalam badan akulah. Apa itu Wahdatul Wujud yang sesat tu, akidah hulul. Bukan lain. Ini ialah apa yang dibawa oleh para awliya Allah yang dahulu kala yang telah berjaya dalam hidup mereka. Seperti Tok Kenali yang berwasiat dengan satu je. Aku tinggalkan kepada kamu satu benda je, satu ilmu je.
amalkan, iaitu apa wahai Tok Kenali? Jangan sampai kamu lihat wujudnya diri. Begitu juga ajaran para aulia yang lain. Jangan sampai kamu lihat wujudnya diri. Ayat-ayat pun banyak. Hadis-hadis pun ada. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Nak letak mana ayat tu? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, melainkan apa yang terdaya, apa yang terupaya, apa yang buat semuanya adalah illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang-orang yang berilmu itu tinggi, memang betul tinggi. Tapi ingat, ada tinggi lagi pada ilmu kamu, ada tinggi lagi pada kitab-kitab kamu, ada tinggi lagi pada kajian-kajian kamu, ada tinggi lagi pada PhD kamu, iaitu petua. Orang yang banyak petua, ingat, ada lagi tinggi, iaitu rasa. Selagi kamu kaya dengan petua tapi kamu tak pernah rasa, ibarat bagi petua suruh makan musangking tapi tak pernah rasa musangking, rugi. Orang yang pernah rasa musangking, ingat, jangan bangga, ada yang tinggi lagi daripada rasa, iaitu kosong. Orang yang kosong pula, orang yang kosong pula sebenarnya tidak merasa tinggi. Tidak merasa tinggi. Walaupun tahu bahawa hakikat kosong itu tinggi, hakikat la itu tinggi, tetapi orang-orang yang kosong ini tidak pernah merasa tinggi. Yalah, nama pun kosong, la. Nama dia pun kosong, la. La ilaha illallah, kosong. Allahumma salli ala sayyidina. Mungkin kita tidak dapat bercakap hal kosong ini kepada orang yang sedang tinggi ilmunya, tinggi kitab-kitabnya, tinggi pengajiannya, tinggi jubah-jubah kemegahannya, besar serban-serbannya, tinggi tengkoloknya, tajam kerisnya. Mungkin kita tidak dapat nak bercakap hal kosong ini kepada orang yang sedang merasa tinggi dengan keilmuan dia, dengan kehebatan. Kerana kita tidak ada apa-apa, kita ni kosong. Mungkin kita kena jumpa dengan orang yang atas sikit daripada kosong. Katakanlah di alam dunia ini, kosong itu berada di angka yang paling bawah. Orang yang tinggi darjat dia, kita letakkan markah diorang, kekayaan diorang tu 1000. Kita ni kosong. Kita bawah sekali lah. Di alam nyata ni, alam zahir ni, kita ni kosong. Tak ada apa-apa, tak punya apa-apa. Kita cari orang yang berangka 1. Siapa orang angka 1 tu? Mungkin orang yang berangka 1 ini, orang yang rasa rendah diri. Rendah diri, rasa inferiority complex, rasa diri ini hina, rasa diri mereka ini tidak berguna. Mungkin daripada kalangan penagih dadah, daripada kalangan jalanan, dari kalangan pelacur, dari kalangan maknyah, daripada kalangan orang miskin, fakir, fuqara yang rasa hina, diri itu rasa hina. Jadi mereka ini dekat dengan kosong. Mereka ini dekat dengan kosong, mungkin mereka ini golongan yang mungkin mudah nak ditarik kepada kosong. Berbanding kita pergi kepada golongan asatizah. Lebih-lebih lagi yang memiliki ijazah.
Kerana mereka rasa memiliki sesuatu. Nak tarik kepada kosong tu masih jauh. Daripada 1000, kata mereka meletakkan markah mereka tu tinggi. Patutnya 100% je, tapi mereka letak diri mereka tu 1000 markah. 1000. Jadi nak pergi ke kosong tu jauh lagi. 999. Dengar lagi kuliah Ustaz Aziz 998. Dengar lagi kuliah 997. Dengar lagi kuliah syekh-syekh mana, aulia mana-mana pula 900. Dengar pula, masuk pula tarikat 800. Masuk pula sembahyang berjamaah committed di masjid 700. Selawat pula berjamaah di masjid 600. Ditimpa musibah dalam hidup 500. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ditimpa dengan ujian perasaan 200. Kehilangan isteri pula, minta cerai, tinggal 100. Anak pula tak nak datang, tinggal 50. Contohlah ni, semua contohlah. Kena katok. Allah sayang, katok. Allah katok. Baru dapat mampu untuk menghadirkan kosong. La. Nothing. Imam Ghazali, daripada situ perjalanan dia, daripada angka ribu-ribu nak pergi pada kosong tu, macam Ustaz Aziz cerita, dia belajar dengan apa dalam kuliah yang lepas tu, seorang penjual daging ke apa kan, ni kotor ni, macam mana ni nak duduk ni, semua najis ni, darah-darah lembu kambing ke apa. Guru tu kata, kau buka serban kau lapik, buka jubah kau lapik. Mana boleh ni, habis kau nak mengaji tidak? Buka jubah kemegahan, buka tanggal kan. Allahumma salli. Dalam riwayat yang lain, dalam cerita yang saya dapat yang lain, dia nak mengaji dengan guru, dia suruh Imam Ghazali pergi tunggu dekat tempat jaga kasut untuk orang ambil kasut, tukang jaga kasut untuk masuk masjid. Lepas tu guru tu siap pesan, engkau suruh orang yang ambil kasut ni ketuk kepala engkau dengan kasut ni. Di saat ketika itu Imam Ghazali tok syekh besar. Itu yang saya dengar cerita daripada ceramah-ceramah lah. Kalau nak cari, kena cari baliklah kitab ni, macam mana sejarah Imam Ghazali mencari ilmu ini, nak menghadirkan kosong, nak menghadirkan la. Cuba renung-renungkanlah perkara yang saya sebut ni. Mungkin kita kena cari orang-orang jalanan, kita pergi jumpa dengan mak-mak rock, mak rempit kan. Kemudian kita hadiahkan mereka qasidah ke, berzanji marhaban ke kan. Kemudian kita jemput Ustaz Aziz bagi ceramah, bagi briefing berkenaan dengan ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Mungkin orang yang macam ini lebih cepat untuk menghadirkan la. Sebab mereka ini rasa diri mereka tu kalau nak bagi markah pun satu je, atau dua markah diorang. Jadi dekat dengan kosong tu. Cuba sahabat-sahabat sekalian renung-renungkanlah saya punya cadangan ni. Kalau tuan-tuan sekalian mempunyai fikiran yang sama, dan kalau dibenarkan oleh pemerintah, kita buatlah. Jadi kalau
tak dibenarkan, saya minta izin lah daripada dalam siaran YouTube ni. Minta izin kepada Raja Perlis, minta izin kepada Mufti Perlis, minta izin kepada Ulil Amri, Jabatan Agama, Majlis Agama, apa semua lah. Tok Kadi, Tok Siak, Imam Masjid, Ketua Kampung, JKKK untuk menyampaikan kepada orang yang dipinggirkan kerana mereka ini mungkin penagih dadah, kerana mereka ini mungkin mak rempit, kerana mungkin mereka ini bosia, kerana mungkin mereka ini pelacur. Mereka rasa diri mereka kotor untuk menjejakkan kaki ke masjid. Mereka ini dekat dengan angka kosong. Mungkin dah terlalu lama saya mengambil masa tuan-tuan, minta maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa ibn fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayahnya, rahmatnya dapat kita bersama-sama menceritakan tentang hala tuju tak lain. Setiap mukadimah tetap hala tuju tak lain. Tetap tak lari tajuk. La ilaha illallah, menafikan keakuan diri, menyatakan esa zatnya saja, dia yang tahu, mengesakan pada dirinya, diri keesaannya jua je yang ada, kita ni tak ada. Dan cerita apa pun kita cerita talk ni, tak ada cerita kita, cuma cerita dia je. Saya teringat pada satu hadis kursi yang bermaksud, jika engkau datang kepada aku dengan amalan, engkau akan dihisap satu-satu. Yang pertama. Yang kedua, jika engkau datang kepada aku, Allah Ta'ala beritahu, jika engkau datang kepada aku membawa ilmu, maka engkau dia akan dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, jika engkau datang kepada aku dengan aku kepada aku, engkau akan dirahmati. Datanglah kepada aku. Maknanya diri dia sendiri dah tenggelam. Kalau kita faham hadis kursi tu, yang saya tak faham hadis kursi tu, pada mulanya saya tak faham. Tapi bila kita dah mengaji benda ni, amalan pun kita tak nak bawa, ilmu pun kita tak nak bawa, dan kita nak bawa ke arah dia. Apa dia? Menafikan keakuan diri. Tak ada. Semua dalam Quran, semua tu dalam Quran, kalau kita nak tengok dalam Quran tu, semua menafikan apa semua. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Semuanya tak ada, semua tak ada lah. Yang menyatakan dia esa zat dia semua. Quran tu kalau kita tengok ada dua tu, semua berpandukan kepada la ilaha illallah. Baru kita faham apa yang dalam Quran, huruf alif ke apa, titik sekalipun apa, semua kita akan dapat baca apa benda yang sebenarnya, oh tak ada lain Engkau je ya Allah. Oh tak ada lain Engkau je ya Allah. Oh tak ada lain. Tak ada, semua cerita kita tak ada. Semua cerita dia. Itu yang sebenarnya. Apa pun cerita, tak ada cerita kita. Cerita dia. Kan? Apa pun majlis, tak ada majlis apa pun cerita, kan? Majlis apa ke siapa, tak kisah, wali Allah, majlis macam apa Ustaz berkatakan tadi, majlis menceritakan tentang wasilah-wasilah wali-wali Allah, kenabian, keturunan Nabi dan ni dan sebagainya. Itu kalau kau tak hala tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak menafikan keakuan diri kau, tak bawa tauhid dalam diri kita. Maksudnya hala tuju tu nak menaikkan sesuatu tu, kan, nak contoh semalam, nak menaikkan sesuatu tu, dia akan low. Dia akan low. Kembalilah kepada Allah. Tak kira apa-apa keturunan kita. Tak kira apa keturunan, Allah Ta'ala tak lihat keturunan kita. Tapi Allah Ta'ala nak tengok engkau menafikan betul-betul keakuan diri yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar. Kan? Dia bawa dalam kehidupan dia, kan? Itulah yang dikatakan la ilaha illallah. Yang seperti saya sebut tadi,
Alhamdulillah min al-mukasyafa ghaibul fuqara. Allah Taala membuka, singkapkan gaib, perkara-perkara gaib. Sebab apa? Kau fakirkan diri kau. Kau tak ada apa. Kau fakir. Bukan apa tak ada apa. Fakir. Tak ada apa. Fakir. Barulah Allah Taala menyingkapkan perkara-perkara gaib. Apa dia tu? Semua. Apa yang kau nak lihat, lihat. Bukan kau lihat dengan penglihatan kau. Aku semua. Saya tak cakap ni bukan benda yang tinggi, tapi benda asas. Dan yang tadi pun, yang dalam hadis qudsi tadi pun, itu asas tauhid sebenarnya. Asas tauhid pun dah tinggi, asas je dah tinggi dah. Kan? Tiada rendah. Itu dah Rasulullah cakap. Yang rendah, yang tinggi tiada rendah, yang manis tiada pahit. Kan? Itu yang sebenarnya. Jadi sama-samalah kita menghala tujukan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita percakapkan, apa yang kita perkatakan. Jangan hala tujukan kepada apa-apa cerita kita, jangan. Kan? Maka tak nampaklah yang saya cakap tadi, al-mukasyafa. Rupanya saya berhubung dengan guru pembimbing rohani. Saya berhubung, apa benda yang Ustaz, apa benda yang al-mukasyafa ghaibul fuqara ni datang daripada mana? Saya bukan, ialah maksudnya ayat ni kan, doa ni. Rupanya doa ni saya dah lama saya ikut, saya tak tahu. Tapi bila Allah Taala buka, saya tanya dan saya bertanya dengan gerak Allah, al-mukasyafa ghaibul fuqara, rupanya daripada Sayyidina Ali rupanya. Syekh apa saya tak ingat tu, daripada Singapura dulu pun, inilah ayat ni yang doa ni yang digunakan. Sebab apa? Dia fakirkan diri dia, fakirkan. Kan? Wali Allah yang bertempur 13 Mei dulu pun, inilah yang dia kata al-mukasyafa ghaibul fuqara. Tak ada apa. Ada saya pun tak ingat nama dia apa, saya tak ingat. Jadi itulah, nak bawa dalam kehidupan harian kita ni sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fakirkanlah diri kita, fakirkanlah. Tiada nafikan diri kita. Itu doa yang Sayyidina Ali bagi kepada sekian ni. Itulah dia. Alhamdulillah min al-mukasyafa ghaibul fuqara. Allah Taala gerakkan hati saya nak cakap benda ni. Fakir, tak ada apa. InsyaAllah kita akan dapat satu olahan. Kau ada keakuan diri kau takkan dapat. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Kau zalim, kau ada keakuan diri kau, Quran tak akan jadi apa-apa. Kan? Kau zalim, takkan dapat apa-apa. Kita nak kenal Allah pun tak dapat. Jatuh. Tapi kalau kita hilangkan keakuan diri kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Penyembuh apa yang ada kat dalam diri kita, yang apa-apa semua jatuh. Qul ja'al haq, termasuk qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Insya-Allah sama-sama kita sentiasa bawa benda ni supaya kita sentiasa menghala tujukan kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang kita nak, apa pun yang kita nak menghala tujukan, tetaplah kepada mengesahkan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan naturkan yang baik untuk kita. Kan? Dan baik baik ataupun tak baik pun, kita tak duduk di situ, duduk dengan Allah je, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi, Ustaz Gai, Syekh Latif, semua tadi, semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat Rabbi, daripada kalimat-kalimat kudus suci, tak lain tetap mengesahkan Allah dan sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah tetap azali, abadi, daim, berterusan mengesahkan dirinya sendiri, cukup sempurna tanpa memerlukan siapa-siapa. Alhamdulillah, kita dibukakan lagi perkara-perkara yang kita tidak tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi bertambah lagi rasa, lagi hilang keakuan diri kita, bertambah hilang, Allah leburkan hingga kan kita rasakan Allah lah yang warzuqnil qana'ani,
Dia yang kita minta untuk mengundiakan kita fana. Maknanya dia bila Allah mengundiakan kita fana kepada Allah, maka segala sesuatu sekalian alam ini kita nampak tak lain, Allah lah dahulu. Jadi kita memohon kepada Allah selalu dengan memohon, ya Allah warzuqnil fana'a anni. Itu di sisi dia. Dia yang tahu fana. Bila dia Allah sendiri yang fana'kan kita, maka kita akan nampak semua la ilaha illallah. Kipas la ilaha illallah. Semua dia dah mengikuti, dia itu mengatakan dia tak ada. Kipas tak ada, semua tak ada, kita tak ada, semua tak ada. Semua dah tak ada dah, yang ada hanya fana, kita dah tak nampak lain dah. Allah je, kita pun tak ada dah semua. Semua kita nampak pun dah. Bukan saja kita yang rasa kita tak ada. Semua dah kita nampak tak ada, yang kita nampak hanya atau fana. Bila dah fana dikurniakan Allah, maka kita akan baqaq bi. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Jadi belajarlah dulu mana kita betul-betul nampakkan di dalam rumah kita, semua kita ajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita nampak tin recite tu dalam rumah kita, la ilaha illallah. Kita ajar dia zikir la ilaha illallah. Nampak aircon, apa-apa jalan dalam rumah kita, kita nak berzikir la ilaha illallah supaya semua sekali dalam rumah tu, rumah kita berzikir la ilaha illallah. Maka akan datanglah warzuqnil, rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sebab kita dah buat gitu, pasti Allah lah yang sendiri akan. Maka kita akan nampak mereka semua yang dalam rumah kita semua dan sekalian alam kita keluar nanti, semua mengatakan la ilaha illallah. Iblis ke apa, semua akan mengatakan la. Kita dah tak ada. Bila kita dah berlatihan begitu, insya-Allah. Itulah rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada Rasulullah, kepada para nabi, para wali Allah. Alhamdulillah, titisan tu sampai kepada kita untuk mengamaliakan. Ilahun wa alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian semua pendengar YouTube. Teruskanlah ya. Teruskan mengesahkan Allah, tak ada lain lah gitu ya. Dan teruskan supaya kita bertambah lagi kita dengar, bertambah lagi kita dengar cerita-cerita tentang Allah. Apa cerita tentang Allah? Mengesahkan Allah. Kisah-kisah Allah, cerita-cerita Allah. Apa tu? Wa iza tuliyan alaihim ayatuhu zadathum iman. Bertambahlah kita dengar cerita-cerita tentang Allah, tak lain mengesahkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Bertambah rasa zadathum iman, bertambah lagi. Dan iman yang ada Allah bagi pada kita, ditambah lagi sebab kita nak dengar lagi kita mengesahkan Allah ni. Maka Allah tambahilah di sisi Allah zadathum iman, Allah sendiri yang. Jadi beruntung kita. Kita dengar hari-hari, lagi banyak kita rasa kemanisan iman, lazatnya dengan Allah, zauqnya dengan Allah lagi. Alhamdulillah ya, pendengar-pendengar YouTube semalam. Terima kasih banyak perhatian. Tak lain ya, kita sama-sama mengesahkan Allah SWT. Sudah minta maaf banyak dalam saya menyampaikan adalah rasa keakuan diri. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sallu ala nabi.